Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, hari ini kita belajar mata pelajaran sains komputer untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Pangkalan Data Lanjutan SQL. Dan di segmen ini, Cikgu Farida akan terangkan pula apa yang dimasukkan dengan bahasa takrifan data ataupun DDL. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Jadi tadi kita dah review balik tadi kan secara ringkas apa itu DDL. So hari ini kita nak tengok dulu macam mana DDL itu ditanya dalam soalan. So soalan yang pertama, kita lihat kepada soalan yang pertama iaitu barang dan murid. Ada dua jadual jadual menunjukkan jadual barang dan jadual murid. Jadual barang dan jadual murid. Jadi anak-anak murid boleh tengoklah tengok jadual ini, cuba tengok dulu apakah yang terlibat dalam jadual tersebut. Kemudian soalan yang biasa dia tanya, ini soalan sebelum soalan yang core, sebelum yang utama. Cikgu tanya dulu. Nyatakan nama entiti yang terlibat. Okey, untuk tujuan ini cikgu nak minta Fazira jawab untuk soalan cikgu. Nyatakan nama entiti yang terlibat, Fazira. Silakan Fazira. Barang dan murid. Bagus, barang dan murid. Ada yang cakap, cikgu, ini kan cerita pasal SQL. Kenapa terlibat dengan entiti? Okey, murid-murid jangan terlupa bahawa entiti dan juga jadual adalah dua adik-beradik yang sama. Okey, dua perkara yang sama. Cuma entiti dia rujuk ke dalam bentuk ERD dan jadual merujuk kepada bentuk jadual ini. Okey, selain daripada itu, namakan medan dalam jadual barang. Okey, Daniel, apa medan dalam jadual barang? Nombor barang, nama barang, kuantiti, harga unit, ID murid. Bagus. Nama medan dalam jadual barang ialah no barang, nama barang, kuantiti, harga seunit dan juga ID murid. So nama medan ini merujuk kepada tajuk-tajuk dalam jadual tersebut atau nama lain dia juga kita kenali sebagai nama atribut. Jadi namakan medan dalam jadual murid macam mana pula? Natika? ID murid, nama murid, kelas. Bagus. Perkara yang sama kan? Baik. Mudah. So seterusnya, nyatakan bilangan rekod dalam jadual barang. Amir. Silakan Amir. Ada 3 rekod. Ada 3 rekod. Okey, macam mana kita nak mengecam rekod? Ada 3 baris rekod kat situ. Okey, 3 baris rekod Okey, macam mana kita nak cam? Kita lihat dengan sebaris rekod A01 bola sepak 10 30.5 M1101 itu merujuk kepada sebaris rekod. Jadi di situ ada 3 baris rekod. Okay. Kalau jadual murid Natika. Natika? 2 rekod. 2 rekod. Okey, bagus. Yang itu dah lepas kan? Okey, seterusnya cadangkan hubungan antara jadual barang dan jadual murid. Okey, cikgu nak minta Amir sekali lagi. Seorang murid boleh meminjam banyak barang. Okey, bagus. Seorang murid boleh meminjam banyak barang. Kenapa Kenapa Amir bercakap tentang boleh meminjam banyak barang? Seorang murid boleh meminjam banyak barang. Sebab Amir telah menganalisis tadi iaitu murid dengan barang ini mempunyai hubungan. Kenapa dia cakap seorang murid? Kenapa dia tak cakap ramai murid? Sebabnya hubungan yang kita nampak bila ada kunci primer, di mana ada kunci primer nombor barang ID murid dan ada kunci asing di dalam jadual barang, bermaksud barang itu akan memegang nilai many. Siapa yang pegang kunci asing, dia akan pegang nilai many. Jadi bila kita nak cerita tentang hubungan, kita tak boleh jawab pendek jawab macam membeli. Sebab hubungan dia membeli ataupun meminjam. Hubungan dia meminjam. Kita kena jawab dalam bentuk ayat yang penuh. Seorang murid boleh meminjam banyak barang. Seorang murid boleh membeli banyak barang. Jadi kita tak kisah dia tidak ada jawapan betul salah selagi logik. Selagi logik. Dalam jadual ini boleh pinjam, boleh beli ataupun apa-apa saja hubungan yang logik. Okey? Okey, seterusnya ialah tuliskan arahan SQL untuk membina jadual barang dan murid. Macam mana kita nak tulis arahan SQL untuk membina jadual barang dan murid. Jadi di sini cikgu nak mintalah anak-anak murid cikgu yang berempat ini tuliskan arahan SQL. Macam mana nak membina jadual barang dan jadual murid. Kita buat dulu jadual barang.
Okey. Okey. Kawan-kawan saya sambil-sambil tu tengah buat jadual barang tu macam mana. Kalau tengok kat sini kan, arahan SQL untuk membina jadual barang dan juga jadual murid. Maksudnya dalam satu jadual tu kena ada kaitan antara barang dan murid lah cikgu. Dia bila kita sebut membina jadual, jadual barang dan murid, bermaksud ada dua jadual yang kena bina. Maka akan ada dua coding yang berbeza. Satu untuk cipta jadual barang dan satu untuk cipta jadual murid. Tapi kita nak tengoklah sinteks dia macam mana murid-murid kita menulis sinteks tersebut. Yep, betul. Dengan menggunakan bahasa yang cikgu dah katakan tadi. Yeah. Ada 4 kan cikgu? Select. Okey, membina jadual masih lagi DDL. Okey, kalau DDL ada 3. Ada 3. Create, alter dan juga drop. Jadi kita guna yang mana? Okey, baik. Kalau kawan-kawan saya dah siap, boleh tak tunjukkan macam mana Okey. SQL anda? Boleh tunjukkan? Okey. Amir Hanif dah siap tu cikgu? Okey, besar Amir Hanif tulis tu. Okey. Yang lain? Boleh angkat sekali kalau dah siap? Okey. Sambil-sambil mereka tengah buat tu cikgu, kita nak minta penerangan daripada Amir terlebih dahulu. Boleh? Okey. Amir, sila terangkan apa yang Amir buat tu. Silakan Amir. Okey, tidak mengapa sebab saya akan ambil jawapan Amir tersebut untuk saya ulas. Boleh? Okey, boleh cikgu, tak ada masalah. Seterusnya ialah selain daripada lebih kurang kan? Okay. Inilah selalu yang murid-murid jawab masa ujian, iaitu create. Tapi ada yang dah nampak tu, saya tahu tak lengkap tu. Okey, bagus. Yang nampak tu bagus. Yang tak nampak tu rasa macam dah perfect dah sempurna dah. Tapi ada perkara yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Okey, bila kita sebut cipta atau bina, dia ada 2 saya tak tunjuk tadi. Dia soalan dia boleh membina dan juga boleh ditulis mencipta. Dua-dua membawa maksud kena cipta jadual. Dua-dua membawa maksud yang sama, okey? Cuma dalam situasi tertentu. Okey, kemudian bila dah tulis tadi, ini secara umum dulu. Kita tulis apa yang kita nampak dalam jadual dulu. Create table barang, no barang, vacha, nama barang. Okey. Kena ingat, semasa nak menulis, kena tahu dulu apakah atribut yang terlibat. So atribut yang terlibat ialah yang berikut ni. Ini nama barang. So kita kena tahu dulu jenis dia. Nak tengok jenis dia, tak ada hint ni. Tak ada hint tak? Ada. Ni data dibagi ni. Data dibagi ni lah hint. So apa hint dia? Oh, ini bentuk string. Bentuk string dalam SQL apa dia? Vacha. Kalau kita guna MySQL. Kalau kita guna Access, short text. Saya bagi tahu dua-dua terus ya. Okey, kemudian yang ini apa? Vacha. So vacha berapa saiz dia? Berapa saiz dia? Kita tertanda dah vacha berapa saiz dia? 3. Kena ingat, jangan letak kurang dari 3 sebab nilai data diberikan dah 3. Jadi 3, 4, 5 dan seterusnya kita terima. Tapi cikgu-cikgu akan terimalah. Tetapi jika awak buat 2, dia dah jadi tak logik. Jadi akan kurang markah kat situ. Okey. Jadi sama juga nama barang, baca dan pastikan kalau sini huruf besar, huruf kecil, jadi pastikan dia sama. Dia ikut. Ya. Walaupun sebenarnya tidak ada kesan dalam database sebab dia huruf kecil huruf besar sama, tetapi kita nak selamat. Kita nak selamat. Jadi kita pastikan kita follow saja, kita ikut saja soalan tu bagi apa. Okey, kemudian quantity in jangan pula kuantiti baca kan. Sebab kuantiti ni bentuk integer. Takkanlah pula bentuk string baca kan. Okey, jadi kita gunakan unit, jenis data dan juga saiz yang sesuai. Harga seunit dia boleh double, dia boleh float, boleh decimal dan pastikan ini ditulis dengan betul. Kalau macam ni, yang paling sesuai ialah 42 ataupun lebihlah 5262. 2 tu ialah titik perpuluhan. 4 ni lah angka bererti dia. Okey? Jadi di sini ID murid. Tetapi ada perkara yang dia tertinggal lagi. Apa dia? Semasa kita membina jadual, beberapa perkara kita perlu fokus. Kita perlu utamakan. Kita tengok create table. Okey, kita tengok create table ada tak?
Ada. Nama jadual ada tak? Ada. Nama medan adakah sama dengan soalan? Ada, cikgu. Okey, jenis data sesuai? Okey, sesuai. Ada tanda kurungan dengan saiznya? Ada, cikgu. Okey, bagus. Soalan saya seterusnya, ada tak KP dengan KA? Apa tu KP KA? KP KA ialah merujuk kepada kunci primer dan juga kunci asing. Jadi, perkara ini wajib ditunjukkan semasa membina jadual. Inilah yang selalu murid-murid terlupa nak tulis. Sebab syok sangat jawab soalan, ikut soalan sangat kan, tapi terlupa nak tulis sebab dalam soalan tak ada KP KA. Dalam soalan tak ada KPKA, murid-murid pun tak tulis. Sebenarnya bila bina jadual, wajib ditulis KP dan KA. Primary key kena isytihar. Okay, murid-murid boleh tengok ini cara dia. Sebenarnya ada lagi satu cara, boleh rujuk balik buku. Okay, dan satu lagi untuk mengisytihar foreign key, kunci asing. Jadi inilah dua perkara yang selalu murid lupa nak buat semasa membina jadual. Okey. Jadi barang dah buat kan? Cuba tunjuk pula macam mana nak buat jadual murid. Okay, jadual murid. Ini jadual barang. Jadual barang baru. Jadual murid pula macam mana? Kalau ada yang... Siapa ada yang dah siap? Dah siap, boleh tunjukkan contoh jadual murid. Saya kira langkahnya lebih kurang sama saja prosesnya. Ya. Cuma kita nak tengok macam mana sinteks ditulis kan? Betul. Tinggal tunjuk sahaja apa yang perlu dimasukkan Daniel, tu. boleh? Daniel macam dah siap? Daniel dah siap ke Daniel? Belum lagi. Yang dah siap. Boleh tunjukkan. Natika? Fazira? Okey. Sambil-sambil mereka siapkan jadual mereka kan cikgu, saya nak tanya kepada cikgu, tadi cikgu ada sentuh tentang KP dan juga KA. Kalau KP tadi Kunci primer. kunci primer iaitu kita pilih Primary key. nombor barang. Ya. Kerana dia berada di kedudukan yang pertama ke cikgu? Okey. Untuk ilmu kunci primer dengan kunci asing, kita ada ilmu lain. Ada ilmu lain. Tetapi dalam soalan SQL, mungkin dia akan bagi jadual saja dan dia akan masukkan sekali ilmu tu. Jadi tanpa dimaklumkan. Jadi bila dia minta bina jadual, kena ingat walaupun tidak ditanda, biasanya ditanda. Okey, biasanya dia tanda garis solid kat bawah. Kalau dia tak tanda, murid tetap kena jawab ada kunci primer, ada kunci asing. Tetap kena jawab macam tu. Tetap kena masukkan juga. Tetap kena masukkan juga. Okey, ada yang dah siap? Fazira dah siap Oh, Amir Hanif lagi Amir silakan. Amir. Create the murid. Itu tengok. Create the murid, create table murid. Hati-hati kadang-kadang terhilang markah di situ saja. Okey. Create table murid ya Amir. Amir buat create the murid tu. Okey. ID murid Vacha, nampak ya? Amir dia tak ada koma tu dekat bar sebelah 6. Dia kena koma ya. Kena ada koma. Nama murid Vacha 100 koma, kelas 3. Okey, good. Tapi hilang markah juga sebab create table macam cikgu cakap tadi. Kena ingat. Tengok balik fakta ni. Create table tu biar ada perkataan create table. Jangan create the. Create table baru nama table. Create table murid. Buka kurungan perkara yang wajib tu. Kemudian diikuti dengan nama jadual, nama medan. Nama medan kena ikut seperti soalan. Itu yang penting. Okey. Ikut seperti soalan. Baiklah. Yang maksudnya kena betul-betul teliti dalam menulis SQL ni kan. Dan Amir boleh angkat lagi jawapan tadi. Okey, boleh Amir? tunjuk lagi yang dah siap? Amir. Amir atau siapa? Di sini Amir terlupa nak tulis again. Sekali lagi. Iaitu primary key tak ada. Sebab ingat jadual wajib ada primary key. Jadi betul. kena buatlah di bawah tu primary key. Buka kurungan. Apa yang sesuai jadi primary key. Betul. ID murid. Ciri-ciri nak kenal tu ada dia tajuk lain. Tajuk yang lain. Tapi kawan-kawan yang lain ada yang dah siap. Boleh angkat sama-sama tak? Natika, Fazira, Daniel. Tunjuk. Sama-sama tunjuk. Amir, kita nak tengok sama tak jalan kerjanya? Lebih kurang sama, cuma ada tertinggal primary key. Okey, tak mengapa. Sama-sama kita belajar. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Kita akan berhenti berehat seketika kerana selepas ini kita nak masuk yang seterusnya pula iaitu DML. Apa pula yang dimasukkan DML ni? Nak tahu? Jangan ke mana-mana. Teruskan setia menimba ilmu bersama dengan kami di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM